Assalamualaikum. Terima kasih kepada siapa yang sudi join saya live petang ni. Masuk, jom masuk. Kita sembang-sembang sikit pasal krisis ekonomi 2023. Terima kasih kepada yang join pada petang ni. Petang ni kita sembang-sembang sikit lah pasal krisis ekonomi 2023. Ramai orang risau Just nak sembang-sembang sikit lah tentang kerisauan yang ramai orang hadapi berkaitan dengan krisis ekonomi global yang dijangka akan berlaku pada tahun 2023. Di samping tu guys, jom kita kongsi-kongsi pandangan. Apakah pandangan anda tentang krisis ekonomi ni? Apakah kerisauan kita bersama? Jom kita sembang-sembang petang ni lah. Petang Ahad ni, cuti sekolah pun dah bermula. You all tak pergi mana-mana ke? Salam perkenalan daripada saya, Nazri Hamdan. Dekat TikTok account saya ni, saya banyak share tentang perkara yang berkaitan dengan ekonomi lah Okey guys, dijangkakan Tadi pagi saya ada jawab satu soalan daripada seorang adik lah. Dia nak buat loan, personal loan lah. Kalau you all ada tengok video tu kan. Okey, dia kata dia nak buat loan. Tetapi dia ada kerisauan lah pasal kemelesetan ekonomi pada tahun 2023 nanti. Saya faham kerisauan tu guys sebab dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ni sebenarnya biasanya kita ada dua kerisauan dalam kita nak buat loan, nak apply loan. Bang, Singapore dah start freeze ambil intake new higher position job dah close. Dah start freeze ambil intake itulah dia. Sebab dekat Singapore kan guys, Singapore ni dia banyak tech company dan dia banyak interlink dengan macam dekat US dengan Europe Okey, kalau kata dia orang ni hit by economic crisis pun susah. Tuan kerja apa? Saya kerja cakap pasal ekonomi. Saya bersembang pasal ekonomi dan saya adalah buat bisnes dan juga pelaburan lah, investment. Okey. Alright, guys, okey, apa ni? Dulu saya bekerja dalam bidang ekonomi lah. Saya kerja dalam bidang investment management. Lepas tu stakeholder engagement. Okay. Saya ada buat bisnes sikit lah. Bisnes dan juga saya ada buat investment jugalah. Tapi saya tak berani lah nak invest orang tentang, nak nasihat orang tentang pelaburan. Ada orang cakap, bang, advice saya tentang portfolio management. Saya tak berani lah guys sebab saya bukan penasihat pelaburan yang bertauliah. Okay. Jadi kalau you nak dapatkan nasihat daripada macam saham ke daripada untuk yang itu you kena dapatkan daripada certified punya advisor lah. Okay, saya tak berani. Alright. Okay. Adakah interest rate USD akan naik lagi? Okay. Jom kita sembang sikit pasal interest rate USD. Okay guys, dia macam ni guys Daripada apa yang saya baca sebenarnya macam ni guys. Kenaikan ataupun penurunan Federal Reserve terhadap diorang punya interest rate ni sangat bergantung kepada diorang punya inflation. Tengok level of inflation. Dan kalau kita tengok dari segi data data tu dah menunjukkan bahawa kenaikan dalam interest rate tu dah mula bagi kesan kepada inflation dekat US. Tapi ada juga announcement daripada Federal Reserve Chairman. Siapa Chairman Federal Reserve tu? Saya lupa lah nama dia. Kejap Google jap. Jerome Powell. Jerome Powell ni adalah Chairman Federal Reserve Dia kata untuk tahun 2023 Federal Reserve tak akan stopkan kenaikan dalam interest rate tu. Tapi walau apa pun saya sangat yakin dia sangat bergantung kepada perubahan dalam kadar inflation rate dekat US. Dan inflation rate kalau you tengok dari segi data chart dia dah mula respond terhadap kenaikan dalam interest rate ni. Cuma tengoklah. Tapi sebab kita kena tengok pergerakan. Yang penting indikator utama kita untuk melihat sama adakah Federal Reserve akan terus meningkatkan interest rate tu, kita kena tengok inflation dia guys. Kalaulah dekat US ni inflation dia dah start menurun, tak ada point Federal Reserve nak naikkan interest rate, betul tak? Secara logik lah.
Kalau kata inflation dah jatuh, tapi dia still nak naikkan dia punya interest rate, buat apa? Dia makin menjahanamkan ekonomi dia lah. Betul tak? Kita kena tengok, you guys kalau nak tengok, you guys, dan saya selalu tengok US punya inflation rate tu guys. Sebab apa? US punya inflation rate akan mempengaruhi Federal Reserve punya interest rate. Federal Reserve punya interest rate akan mempengaruhi OPR kita. Itu dia punya link dia guys. Jadi saya suka tengok US punya inflation rate. Sekejap saya tengok inflation rate dia orang. 7.7%. Kita kira dah jatuh lah tu. Dulu 8% lebih. Dulu atas 8%. Sekarang dia dah jatuh sikit lah, 7%. Tapi 7% tu masih 7.7% tu masih dianggap tinggi lah. Itu as at Oktober As at Oktober. Yang terbaru saya tak tahu. Tapi saya rasa dia dah jatuh daripada dia punya peak dia lah. Kita tengoklah, dia mungkin akan naikkan, tapi dia tak naikkan secara agresif macam tahun 2022 lah. Waalaikumsalam Irman Kamarudin, sharing menarik, terima kasih. Okay, terima kasih. Inflation elok 2% je. Okay. Abang 8250. Bukan aku. Bukan aku yang 8250. Tak ada kena-mengena. Itu orang lain. Okay. Wah, new look tapi baru. Terima kasih. Okay. Tapi apa ni, yalah, tadi pagi saya ada jawab satu soalan adik tu. Dia kata dia nak buat loan, apa ni, dia risau lah untuk tahun depan ni sama ada berlaku kemelesetan ekonomi kan. Jadi dia takut nak buat loan. Jadi guys, sebenarnya pada saya lah, kerisauan orang banyak buat loan ni adalah dua benda sebenarnya. Yang pertama adalah dia punya inflation rate, sebab interest rate. Sebab sekarang ni kan Federal apa ni, kita punya interest rate kita kan sekarang kadang-kadang naik kan. Jadi orang risau pasal tu. Lagi satu tentang krisis ekonomi tahun 2023 nantilah. Sebab bila krisis ekonominya, of course lah kan, mungkin ada yang kehilangan kerja. Bila dia hilang kerja, dia tak dapat nak serve dia punya loan tu. Abang bagi pendapat sikit investor yang invest, selepas tu tak ada emergency saving. Jangan macam tu, dek. Bila, okey, ni pandangan saya lah tentang investment lah kan. Investment ni, saya pun sebagai seorang investor juga guys, saya pun invest juga. Bila you invest, okay, bila you invest ni adalah invest yang kita punya lebihan duit tau, lebihan duit kita. Okay, kita tak boleh nak mengharapkan, kata contohnya investment tu, especially kalau you buat high risk punya investment kan, kita tak boleh nak harapkan duit tu akan bagi 100% pulangan pada kita. Tapi kita mesti ada saving guys. Jangan kita invest tapi kita tak ada saving, tu bahaya guys. Okay, itu pada pandangan saya lah. Pada saya, bila saya buat investment, itu adalah wang lebihan. Wang lebihan saya lah. Jadi saya akan investkan balik. Abang ni bukan mortgage emas saudara, bukan. bukan. Okey. Simpanan bagi cukup dulu baru. Betul lah. Ni saya setuju Saya setuju. Sakinah. Simpan dulu cukup baru invest. Betul. Ini cara dia. Bukan duit you tak, bukannya duit you cukup makan lepas tu you invest. Invest ni adalah you ada lebihan duit kemudian you invest. Itu pada saya lah kan. Sebab investment ni kita adalah bukan maksud bila kita kata kita invest, bukan maksud kita invest kita nak dapatkan keuntungan tu time tu juga. Bila kita invest ni, kita kena fikir long term. Kita mungkin akan dapat pulangan tu mungkin dalam 3 tahun, 2 tahun akan datang baru kita nampak. Invest bukan maksud nama pun pelaburan kan guys. Mana ada investment yang kita harap invest hari ni besok dapat duit, besok dapat untung kan. Investment ni of course lah dia makan masa lah kan. Sebab tu bagi saya lebihkan kepada buat lebihan income, lepas tu lebih tu baru saya invest. Okay, itu cara saya lah. Takut nak invest nanti rugi sedih. Kalau macam tu invest dekat tempat low investment yang risiko dia rendah lah. Contohnya macam fixed deposit, boleh je main fixed deposit, tabung haji. Tu dah low investment lah, low risk investment lah. Kalau kata high risk,
Macam kripto tu lah, memang saya tak galakkan lah. Okay. Beli buku, terima kasih. Saya penulis buku bang, kadang-kadang rasa dah tak mampu survive dalam industri buku ni. Oh, penulis buku buku apa tu? Buku novel ke? Ataupun buku ilmiah? Boleh share sikit? Lebihan income, setuju kan? Setuju, okey. Buku apa tu tuan? Tadi ada tuan ni kata dia penulis buku, Jibrail Zafri. Tak jual dekat TikTok ke buku tuan? Bang, baca komen saya. Alamak, mana komen awak? Nak kena scroll balik lah. Terlepas lah komen awak. Bang, ni dia komen awak. Bang, cerita pasal Jepun turunkan interest 1990 dan rakyatnya jadi krisis. Kenapa Japan kena turunkan interest rate dia guys? Okay. Kenapa Japan kena turunkan interest rate? Japan sekarang ni beroperasi di bawah berada di paras zero interest rate. Kita panggil dia sebagai zero interest rate policy ataupun ZIRP. Kenapa dia kena buat zero interest rate policy guys? Sebab dekat Jepun ni dia dah tak boleh nak grow ekonomi dia. Dekat Japan ekonomi, Sakina terima kasih bagi saya gift, terima kasih. Okey. Dekat Japan ni ekonomi dia dah tak boleh growing dah. Okey. Saya nak buat cerita pasal Japan ni panjang ni sebenarnya. Saya kena buat dalam bentuk video. Nantilah saya buat lah Japan, tapi dia punya rumusan dia, kesimpulan dia macam ni. Japan punya ekonomi semenjak pada tahun 1990-an, dia punya ekonomi dah tak boleh growing. Okay? Dia punya ekonomi mengalami stagnancy. Stagnancy ni maksudnya GDP growth dia tu dah tak pergi macam negara kita. Contohnya dah tak pergi macam 3%, 5%, dah tak ada growing. Senang cerita dah tak ada growing lah. Bagi sesebuah ekonomi yang dah tak ada growing, kadar interest kena rendah. Okay? Bagi ekonomi yang dah tak boleh nak grow, kadar interest kena rendah. Kenapa kadar interest kena rendah bagi ekonomi yang dah tak boleh nak grow? Sebab bila kadar interest rate dia rendah, maka dia akan menggalakkan pelaburan. Barulah para investor berminat untuk melabur. Sebab apabila kadar interest dia dari segi teorinya, kalau kadar bunga rendah, kos meminjam duit daripada bank pun rendah lah kan. Jadi bila kadar bunga rendah, ia akan somehow menjana insentif untuk melabur. Jadi pelabur pun nak pinjam duit. Kadar bunga rendah, pelabur pun nak pinjam duit dan nak melabur dekat Jepun. Sebab tu dekat Jepun dia kena pastikan kadar bunga dia rendah. Kenapa dia mengalami economic stagnancy? Salah. Nak tahu tak guys, kenapa Jepun mengalami economic stagnancy? Kenapa Jepun? You all tahu tak kenapa Jepun mengalami economic stagnancy? Okay, itu cerita lain guys. Okay, tapi Jepun dia dah tak boleh naikkan interest dia. Kalau kata Jepun, dia naikkan interest dia, pelabur makin tak nak melabur lah. Pelabur tak nak pinjam duit dekat bank. Sebab interest tinggi. Bila pelabur tak nak pinjam duit dekat bank, mana pelaburan dekat Jepun ni akan bertambah? Makin sikit lah. Jadi makin jatuh ekonomi dia. Sebab tu dekat Jepun, dia dalam satu keadaan yang terperangkap guys. Dia terperangkap apabila US naikkan kadar bunga. Jepun terperangkap guys Bila US naikkan interest rate, you all perasan tak? Kebanyakan central bank pusat dekat dunia ni meningkatkan interest rate, termasuk Malaysia. Okay? Termasuk Malaysia. Bila US Federal Reserve naikkan dia punya kadar bunga, interest rate dia, hampir kesemua, majority of central bank in the world meningkatkan interest rate. Kecuali Jepun. Kecuali Jepun. Jepun tak boleh naikkan interest rate guys. Jepun kalau dia naikkan interest rate, ekonomi dia habis. Okay? Habis guys, ekonomi dia. Okay? Jadi Jepun tak boleh naikkan interest rate. Okay? Bila Jepun tak naikkan interest rate, yen jatuh. Yen mengalami kejatuhan. Okay? Kenapa apabila US naikkan interest rate, yen jatuh? Sebab orang tak nak pegang yen. Baik orang jual yen, orang pergi melabur dekat US. Baik orang tukarkan yen tu kepada US, melabur dekat US. Betul tak?
Jadi kenapa Jepun ni dia mengalami economic stagnancy? You all tahu tak? Salah satu sebab utama dia. Salah satu sebab utama, tadi saya tengok ada seorang tu komen, siapa nama dia lupa lah. Dia kata population. Yes, ada connection dengan population. Kalau you all nak tahu dekat Japan ni, salah satu sebab utama kenapa ekonomi dia mengalami stagnancy adalah sebab dia punya population. Sebab dia punya aging population, guys. Maksudnya dekat Jepun ni warga tua dia ramai. Jadi dia sudah tidak produktif macam dulu, guys. Okay. Japan punya aging population dia tinggi, iaitu saya Google Japan kalau tak salah saya last time saya baca lebih kurang dalam 20% daripada ekonomi dia warga tua. Maksudnya kita kena kahwin dengan perempuan je habis kita. Okay. Jadi dekat Japan ni dia banyak warga tua, guys. You all nak tahu tak sekarang ni siapa negara maju yang berhampiran dengan kita tetapi dia takut jadi macam Japan sekarang? Kan? You all nak tahu tak siapa? Mana satu negara sekarang ni yang berhampiran dengan kita? Cuba you all teka. Negara tu berhampiran dengan kita, tapi dia negara maju, tapi dia semakin takut. Dia mengalami aging population. Siapa tahu? Yes, Singapore. Singapore. Betul Singapore. Okay. Singapore takut sekarang ni. Singapore takut jadi macam Japan. Dan kalau you nak tahu, okay, Singapore punya population tua dia tinggi, guys. Saya tak ingat berapa persen. Saya rasa mungkin lebih 10% macam tu. 12% saya tak ingat berapa. Saya tengok balik lah. Singapore takut, guys. Singapore risau sekarang ni dia akan menerima nasib yang sama macam Japan. Sebab Singapore punya aging population dia semakin tinggi. Okay. Dan dia takut nasib dia sama macam Japan. Camek kemek, Assalamualaikum Sifu. Waalaikumsalam. Saya bukan Sifu. Hidden leaf. Konoha. Aging population dia tinggi, guys. Okay, Singapore. Sebab tu Singapore sekarang dia berhadapan dengan kerisauan yang tinggi tau. Okay. Dia takut aging population dia. Alright. So guys. Okay, terima kasih yang join pada petang ni. Jom sembang-sembang ekonomi dengan saya. Okay guys, kalau you all nak beli buku saya, ada dekat shop saya tu. Saya ada jual satu buku 21 kunci last edition. Lepas ni dah tak ada lagi, saya tak nak print buku tu, guys. Last edition, buku tu menceritakan tentang pengalaman saya lah membina bisnes. Dekat situlah, that is the first experience saya membina bisnes. Okay, dekat dalam buku tu saya ada ceritakan. So buku tu ada sedikit nilai sentimental dengan saya lah. Okay, kalau you nak beli, you boleh klik dekat shop saya tu. Okay, boleh tengok kat situ. Okay. Alright. Lagi guys, ada apa-apa nak tanya? Bang, trade currency tak? Saya tak trade currency. Saya tak trade currency walaupun saya tahu macam mana currency tu berfungsi. Okay. Apa maksud kadar semalaman? Okay. Abang cerita pasal, banyak sangatlah soalan. Abang pasal Great Reset Economy. Okay guys, saya nak cerita pasal kadar semalaman. Nak dengar tak? Kadar semalaman. Siapa tahu tentang kadar semalaman? Komen dekat sini, guys. Siapa tahu tentang kadar semalaman? Kadar semalaman. Kadar satu malam. Okay? Boleh tak, guys, saya cerita pasal kadar semalaman? You nak dengar tak? Loan naik. Of course lah, kadar semalaman naik, loan mesti naik. Okay guys, kadar semalaman ni di antaranya adalah kadar semalaman adalah overnight policy rate. Overnight policy rate iaitu overnight policy rate, OPR. Okay. Jadi kadar semalaman ni adalah overnight policy rate lah ataupun OPR. OPR ni apa? OPR ni dikawal oleh bank negara. Kadar semalaman ni adalah kadar yang dikenakan ke atas di antara satu bank dengan satu bank yang lain. Okey. Di antara satu bank dengan satu bank yang lain. Apabila bank-bank ini meminjam
maka mereka akan dikenakan satu rate dipanggil kadar semalaman, overnight policy rate. Iaitu rate ni adalah untuk pinjaman satu malam aja. Kenapa bank meminjam daripada bank yang lain? Sebab bank ni dia terikat dengan satu undang-undang yang ditetapkan oleh bank negara yang kita panggil sebagai Statutory Reserve Requirements, SRR. Maksudnya adalah yalah, bank punya objektif kan dia nak loan out dia punya deposit kan. Dia ada duit kita lah, duit kita simpan dekat bank tu. Kemudian dia punya objektif, of course lah, dia nak pinjamkan duit kita kan, dia nak loan outkan duit kita. Jadi bila SRR ni, bank negara kata, okey, kau boleh loan outkan duit ni dengan syarat kau kena pegang 2% daripada deposit kau ni. Maksudnya sebanyak 2% daripada deposit cash ni kau kena ada dekat dalam bank kau untuk satu malam. Maksudnya kau tak boleh nak clear out, loan out total deposit tu. Kau kena simpan. Okey? Jadi SRR 2%, sekarang ni level SRR, Statutory Reserve Requirements bank negara, adalah pada tahap 2%. Maksudnya dia kena simpan at least 2% daripada duit dia ni. Katalah, tapi dalam normal operation bank ni, bank akan loan out dan kemudian sampai satu masa mungkin bila dia closing je, alamak, dia dah tak cukup 2% requirement SRR ni. Jadi bila dia tak cukup, dia kena pinjam daripada bank lain lah. Bila dia pinjam daripada bank lain, maka pinjaman tu bank lagi satu tu akan kenakan dia OPR. Okey, OPR sekarang 2.75% lah macam tu untuk satu malam dia pinjam, sebab dia nak cukupkan requirement SRR tu. Lebih kurang itulah fungsi dia. Jadi apabila OPR ni dinaikkan, bank negara naikkan OPR ni, maka apa yang berlaku adalah bank punya margin akan mengecil lah kan. Jadi bank terpaksa lah transfer kenaikan kos ni kepada consumer macam kita. At the end of the day, kita yang menanggung lah kesemua kenaikan OPR tu. Okay, so lebih kurang macam tu lah guys. Okay guys, itu don't worry, sebab OPR ni saya sedang menulis satu buku ekonomi. Okay, dalam buku ekonomi ni saya akan terangkan lah apa itu OPR dan macam mana OPR tu berfungsi. Cuma buku ekonomi saya ni masih belum siap. Saya tengah proses buat buku ekonomi ni lagi, dan kalau dah siap nanti saya masukkan dekat TikTok shop saya lah. Okay, insyaAllah. Okay. Boleh nak tanya tentang ekonomi Indonesia. Boleh ke Indonesia meletup macam ekonomi China? Okay, untuk Indonesia pergi ke tahap China tu mungkin tak boleh lah guys. Okay, China ekonomi dia very big kan. Untuk Indonesia pergi kepada tahap level China tu tak boleh lah. China ni salah satu dia punya advantage adalah technological advancement dia pun power guys, China. Okay, kalau you tengok dia punya dari segi innovation dia sekarang ni, teknologi company banyak, high tech company banyak China buat guys. Korang tengoklah dia orang punya electrical car, dia orang nak lawan Tesla semua kan. Dia orang punya innovation pun tahap power China ni tau. Lagi satu, dia orang ada jumlah penduduk yang besar. Bila dia orang ada jumlah penduduk yang besar, dia orang punya kos buruh pun murah. Dah lah dia orang boleh buat produce teknologi. Lepas tu dia orang ada kos buruh yang murah. Mana boleh compete guys? Kan? So China dia ada advantage tu. Lagi satu, bila China ni ada jumlah penduduk yang besar, dia orang boleh produce untuk pasarkan sendiri kepada dia orang punya penduduk kan? Dan macam tu lah kan. So China ni, tapi satu perkara lah tentang Indonesia kalau kita nak tahu dari segi competitiveness, dari segi economic improvement, Indonesia sekarang dah lebih baik daripada Malaysia. Okay, so guys, kalau kita tidak hati-hati, nanti kita akan ditinggalkan oleh Indonesia lah. Okay. Okay. 6.25%, sekarang tak tinggi lagi. Loan rumah saya tahun 2006 7%. Yeah, that's why saya cakap untuk interest rate sekarang ni actually dia sebenarnya interest rate kita sekarang ni di bawah paras normal. Okay, OPR kalau you nak tahulah, OPR overnight policy rate yang biasa
dia di antara 3% macam tu guys. So maksudnya bank negara still boleh naikkan lagi interest rate. So dalam pada masa akan datang ni, yang akan datang ni, interest rate pada saya dia tak akan jatuh. Okey. Interest rate dia akan sama ada dia sustain, dia kekal ataupun dia naik. Itu je hala tuju dia sekarang ni. Okey, pada saya dia lebih kepada itulah. Bang, sekarang negara besar dalam recession ke dan negara kita dalam recession? Negara kita masih belum dalam recession. Okey. Negara-negara besar US dah menunjukkan tanda-tanda yang mereka dah masuk ke dalam recession. Okey. Normal dia berapa tuan? Okey. Betul. Ni siapa? Gas. 3 hingga 3.5%. That is the normal rate. Saya setuju dengan tu. Okey. So 3, 3.5, 3.25 tu normal rate dia guys. Kalau kata dia di bawah 3 tu, maksudnya dia rendah. Sekarang ni masih rendah guys. Interest rate sebenarnya. Interest rate boleh naik lagi tau. Sebab tu kadang-kadang ada orang cakap, bang, saya takutlah nak buat loan. Kenapa takut? Saya tanya. Saya takut interest rate nanti, sekarang kan interest rate tengah naik kan, nanti tahun depan dia jatuh. Guys, sebenarnya interest rate sekarang ni kira rendah guys. Kan? Sebab sekarang ni masih di bawah normal rate iaitu 3%. Kalau you tengok dari segi data dan juga historical chart, 3% OPR tu normal. Dalam keadaan-keadaan, kecuali dalam keadaan-keadaan tertentu yang mana bank negara nak assist the economy, yang mana bank negara nak membantu memulihkan ekonomi, dia akan turunkan interest rate tu di bawah 3%. Okay? Tapi dalam keadaan di mana ekonomi kita stable, tak ada inflation, normal OPR adalah 3%. 3.25, 3.5 macam tu lah. Itu dia punya normal level. So sekarang ni kalau tanya saya, bukan interest rate tinggi guys. Interest rate sekarang still di bawah normal. Di bawah 3%. Kira kalau tanya saya masih rendah. Okay. In 90s, 4.25% year. Okay. Tuan, apakah contoh tanda negara yang mengalami recession? Maaf, saya tak pandai sangat buat ekonomi. Tak apa, boleh tanya kan. Contoh tanda-tanda negara yang mengalami recession. Okay, first of all guys, kita kena tahu apakah itu technical recession. Ramai orang cakap, ekonomi sedang meleset, ni. Meleset apanya? Apakah dia punya indikator dia yang menunjukkan bahawa ekonomi sedang recession? Itu kita kena faham. Dari segi konteks ekonomi, okay, sesebuah ekonomi itu dia akan mengalami recession, technical recession, apabila dia mengalami negative GDP growth, kalau tak salah saya 3 kali berturut-turut. Okay. Kalau tak salah saya 3 kali berturut-turut. Okay, sekejap Kalau tak salah saya dah lupa lah guys, bab ekonomi ni dah lama sangat. Kalau dia mengalami dia 2 consecutive quarters. 2 consecutive quarters. Okay. Kalau dia mengalami, okay, kita punya ekonomi, kita punya suku ni kan satu tahun dia ada 4 suku kan guys. Okay. Jadi 4 suku kan. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Okay. Jadi sesebuah ekonomi tu dia akan dikira mengalami kemelesetan apabila dalam 2 suku yang berturut-turut dia mengalami pertumbuhan yang negatif. Okay. Dalam 2 suku yang berturut-turut ni dia mengalami pertumbuhan negatif. Biasa kan kita ada pertumbuhan positif untuk 4 kuarter ni kan. Satu tahun kan kita ada 4 kuarter. Satu bulan kita ada 3 bulan kita ada 1 kuarter. Jadi kalaulah pertumbuhan ekonomi tu negatif kuarter pertama, negatif kuarter kedua, itu dah dikira dia masuk ke dalam recession. Kalau dia negatif kuarter pertama, kuarter kedua dia positif, kuarter ketiga dia negatif, kuarter keempat dia positif balik, itu tidak dikira sebagai recession. Okey, pada tahun, sebab tu kalau you tengok pada tahun 2020 banyak negara sebenarnya mengalami technical recession termasuk Malaysia. Okey. So sekarang ni kalau saya tengok pada tahun 2021 sebenarnya US dah masuk ke dalam technical recession, tapi ekonomi diorang naik balik. Tuan, saya tak berapa pandai ekonomi, boleh menuntut ilmu tak? Ada personal session. Saya tak buat coaching ah. Saya tak buat coaching ah. Saya tak buat coaching. Teknik hedging tu macam mana? Saya tak boleh nak jelaskan sangatlah guys.
Saya sebenarnya bukan apa, saya tak nak bercakap tentang forex ni guys. Nanti orang salah faham. Orang ingat saya forex guru, tak ada. Okey, saya cuma explain macam mana forex exchange tu berfungsi. 2021 COVID tuan, ya betul. Bang, Rizab Petronas, Sam Dabi dan lain-lain tu termasuk dalam Rizab negara juga ke bang? Ni Rizab negara ke asing? Okey. Guys, yang dikatakan Rizab negara ni, Rizab bank negara adalah dalam simpanan bank negara. Okey. Dalam bank negara ni dia ada satu Rizab lah, dia panggil Rizab bank negara. Okey. Normally bila kita cakap pasal Rizab, kita refer kepada Rizab bank negara. Rizab bank negara ni adalah duit yang dikumpul oleh bank negara Malaysia, disimpan dalam bank negara Malaysia lah. Dia mungkin bank negara bukan simpan, dia tak simpan dalam satu currency dia, mungkin dia akan simpan dalam US dollar, mungkin dalam yen kan. Dia macam basket of currency dia simpan, itu dia panggil Rizab bank negara lah. Dan Rizab bank negara ni tidak boleh digunakan sewenang-wenangnya oleh kerajaan. Ramai orang cakap, kita hutang ni, gunakanlah Rizab bank negara. Tak boleh guna guys. Sebab apa? Rizab bank negara tu akan digunakan untuk sekiranya berlaku krisis. Krisis, kita nak mempertahankan mata wang ringgit, kita nak buat tambatan ringgit. Sekarang mungkin tak buat tambatan lagi lah kan. Kalau kita nak buat intervention dekat forex untuk defend ringgit, kita gunakan Rizab tu je. Lagi satu, bank negara pun dia memegang Rizab dalam bentuk emas. Dia pegang emas tau guys. Dia pegang longgokkan emas. Kat mana dia simpan saya tak tahu. Tapi dia simpan geng. Bank negara macam kebanyakan bank-bank pusat dekat dunia ni, dia orang simpan emas fizikal tau guys. Dia orang simpan emas fizikal tu. Dan untuk bank negara, Rizab emas kita adalah sekitar 38 tan. Kat mana disimpan saya tak tahu. Okey. Laporan adalah 38 tan. Kita ada dekat negara kita ada 38 tan. Okey. Abang, kenapa Malaysia tak bagi peluang rakyat main forex? Saya tak tahu. Itu kena tanya kerajaan. Saya pun tak main forex. Okey. Guys, saya bukan cikgu forex saya bukan cikgu forex, saya bukan sifu forex. Bukan guys Komen sikit bang pasal isu bernas baru-baru ni. Tak boleh lah, itu sensitif. Saya buat video pasal Ahmad Maslan tu pun orang tembak saya. Kan? Saya tak boleh cakap guys pasal isu bernas ni. Nanti ada orang report TikTok saya, mati dia. Okay? Nantilah guys bila kata isu ni dah reda sikit, dah ada siasatan ke apa, itu saya boleh komen lah. Tapi baru-baru lagi kan saya tak berani lah. Nanti ada je saya kena tembak. Bro, graduate mana? Which university course? Okay, saya graduate daripada Universiti Malaya. Saya share sikit lah education saya, boleh? Saya bukan nak belagak lah nanti orang cakap saya belagak, tak adalah kan. Sebab ada orang tanya, saya jawab lah. Okay, saya buat degree dekat Universiti Malaya. Okay. Saya grade tahun 2003 lah. 2003 saya dapat siapa dekat sini daripada UM? Boleh komen UM? Boleh komen tak siapa kat sini belajar dekat UM? Okay. Saya grade daripada UM ekonomi tahun 2003 macam tu. Dan saya saya dapat graduate Honours with Distinction. Tahu tak apa itu Honours with Distinction? Kalau daripada Universiti Malaya, you tahulah apa itu Honours with Distinction saya dapat. Okay. Dan saya sebenarnya masa saya tahun ketiga, sebelum saya habis belajar, pada tahun final year saya dah dipanggil oleh bank negara lah untuk interview kat sana. Tapi ada perkara berlaku. Mungkin bukan rezeki saya lah. Bukan rezeki saya. Bukan rezeki saya. Saya accident. Dalam on the way ke perjalanan ke bank negara tu, saya accident. Okay. Jadi mungkin saya tak ada rezeki lah masa tu kan. Okay. Kemudian saya kerja dekat
financial sector lah selama beberapa tahun. Kemudian lepas tu saya buat saya punya master, MBA saya buat dekat UTM. Okey, itulah antara saya punya education background lah. Okey, saya tak apalah, at least saya dapat lah honors with distinction. Bukan senang dapat honors with distinction ataupun lulus kerja dengan lulus dengan cemerlang lah dari Universiti Melaya. Okey, alright. Okay. So kalau kata you nak belajar ekonomi dekat universiti mana, saya rasa semua universiti bagus. Kan? Kita tak boleh nak cakap universiti ni bagus. Tak ada, pada saya lah, tak ada universiti tak bagus. As long as universiti tu diiktiraf oleh kerajaan, boleh je belajar, kan? Dan kadang-kadang, dan saya satu benda lah guys, saya nak ceritakan dekat you all. Kadang-kadang orang tengok universiti ni, orang tengok ranking universiti. Actually it doesn't matter guys. It doesn't matter pun, kan? Bukan bermaksud kalau universiti tu tidak berada dekat ranking pertama tak bagus, tak. Okay. Sebab masa saya masuk banking sector tu, saya tengok ramai je orang daripada UiTM masuk, kan? Jadi tak adalah nak kata universiti ni bagus, universiti ni tak bagus, tak ada guys. Okay. Semua universiti okey je. Tapi cuma kena diiktiraf oleh kerajaan lah. As long as dia diiktiraf oleh kerajaan, then belajarlah, tak ada masalah. Cuma sekarang ni guys, bila kita katakan sebagai belajar ke universiti ni, cuma satulah keadaannya sekarang ni, iaitu belajar dekat universiti sekarang ni tak sama dengan belajar universiti dekat zaman dulu. Iaitu sekarang ni ramai orang masuk universiti tidak meet expectation lah. Maksudnya yelah, kita tengoklah ramai graduan universiti yang tak dapat kerja, kan, semua kan. Jadi sebab itulah guys, ramai orang yang tak nak melanjutkan ke universiti sekarang ni, kan. Tu antara itulah. Tapi of course lah, kalau kata you minat, tapi belajar kat universiti satu je lah, kena minat lah. Kalau tak minat, tak payahlah. Betul guys, serius saya cakap. Kalau tak minat, tak payah. Dia kena minat. Tun M, Stanley Medical UM, betul. Tun M belajar dekat Singapura. Dulu Universiti Melaya ada dekat Singapura, tapi sekarang universiti tu dah ditukar dekat Malaysia lah. Okey. Banyak student tak dapat kerja di universiti. Ya, betul. Okay, bro, any books suggestion for better macro view and analysis? Ada guys. Banyak guys buku saya sebenarnya. Tapi dia apa ni? Kebanyakan buku ni, bila saya cerita pasal buku lah. Buku ni guys, bila kita baca buku ni, saya dah baca banyak buku lah guys. Bukan apa tau, kadang-kadang bila kita baca buku yang ditulis oleh profesor ataupun academician, buku tu akan jadi buku yang membosankan. Kan? Buku tu akan menjadi buku yang membosankan. Tapi kalau kita baca buku yang daripada tulisan seorang politician, buku tu very interesting untuk kita read. Cuma dia ada political agenda dia dekat situ lah, kan. Tapi untuk saya recommend satu buku makroekonomi, nantilah saya buat satu video lah. Saya kena buka balik, keluarkan buku ekonomi saya. Nanti saya buat satu video lah, insyaAllah. Saya buat satu video, saya akan recommend lah buku ekonomi. Ramai orang dah tanya sebenarnya. Cuma bila saya recommend tu, orang cakap, bang, alamak, buku ni bahasa Inggeris lah bang. Saya tak boleh lah bahasa Inggeris. Buku bahasa Melayu tak ada ke bang? Nak buku bahasa Melayu, tunggu buku saya. Okay? Nak tunggu buku ekonomi, makroekonomi ataupun isu-isu semasa buku ekonomi, tunggu buku saya siap. Saya tengah siapkan satu buku guys. Nanti saya akan tulis dan saya akan masukkan dekat TikTok shop saya lah, insyaAllah kalau dah siap. Dekat situ, bila you baca, you akan senang faham isu-isu makroekonomi dekat Malaysia. Okay? Nanti kalau saya dah siap buku tu, insyaAllah lah. Sebab buku yang saya bakal buat ni adalah buku yang dia berkisah tentang isu makroekonomi dekat Malaysia, dan saya tujukan buku ni khas kepada orang-orang yang bukan daripada background ekonomi. Maksudnya dia baca je, walaupun dia bukan orang ekonomi, dia baca dia boleh faham. Dia boleh cerita ke orang lain. Okay? Itu objektif saya. Okay? Dalam menyiapkan sebuah buku ni lah. Sementara tu you guys boleh dapatkan buku saya yang ada dekat market sekarang ni, 21 Kunci Membina Tim.
Apa hebatnya Profesor Jomo tu? Dulu tak pernah dengar. Saya kenal Tun Daim je. Okey, banyak soalan ni petang ni. Okey guys, Profesor Jomo ni dia saya sempat jumpa lah Profesor Jomo ni masa saya belajar dekat UM. Okey. Dia ni orangnya biasa je. Okey je, biasa je. Cuma dia adalah seorang yang experience lah. Dia experience dan dia banyak tulis buku. Lepas tu dia pernah dilantik sebagai apa ni, sekretari dekat mana? United Nation bahagian ekonomi ke apa. So dia punya pengalaman international tu tinggi lah guys. Apa sekretari dia pernah menjadi sekretari dekat United Nation. Bukan sekretari ke apa benda lah. Sekejap Masa saya belajar dekat UM tu, saya sempat belajar dengan dia sekejap. Lepas tu dia pergi luar negara. Dia pada 2010, dia banyak international punya experience lah guys. Pada masa 2010 dia berkhidmat dengan Setiausaha Agung PBB. Okey, di samping berkhidmat sebagai timbalan kewangan G20 di PBB sejak 2011. Okey. So dia ada United Nation punya experience lah. Okey. So dia punya experience ni sangat luas lah international level. Alright. Abang mesti master law of diminishing return. Law ni kau ni mesti budak ekonomi Law of diminishing return ni saya tak nak cerita guys, nanti orang tak faham. Okay, so saya tak nak, saya kalau boleh saya tak nak bercakap pasal teknikal sangat. Nanti orang tak faham kan, orang pening. Okay, Barjoya Bardai pun pakar ekonomi. Okay, bidang apa saya tak pasti. Abang buat buku under publisher mana bang? Nanti saya fikirkan. Okay, nanti tunggu buku tu siap dulu. Okay. Alright guys. Okay, ada apa-apa soalan tak? Saya ongoing diploma in finance, nak try degree in econ tapi math complex sangat-sangat. Okay guys, kalau you tak mahir dalam mathematics, you boleh pergi kepada development economics. Development economics dekat Universiti Malaya dululah, saya tak tahu sekarang. Dia ada satu cabang tu dipanggil development economics. Itu tak perlu kemahiran matematik sangat lah. Tapi yang lain tu macam statistics, analytical economics, itu perlukan matematik lah. Macam ekonomi ni kita kena ada economic yang baik lah, ada matematik yang baik lah. Okay. Bang, suggest buku untuk belajar pasal ekonomi untuk saya yang daripada ramai orang tanya pasal buku ekonomi. Kenapa? Saya kan bila saya buat TikTok ni kan, cakap pasal ekonomi, saya terperanjat tau guys. Sebab masa mula-mula saya buat TikTok ekonomi ni, saya fikir macam ni guys. Saya fikir, alamak, mesti bila aku buat TikTok cakap pasal ekonomi ni, mesti tak ada orang layan aku. Serius guys, saya cakap serius. Bila saya mula-mula bercakap pasal ekonomi, masa tu nak buat konten ekonomi dekat TikTok ni, saya punya pemikiran satu je guys. Bila aku buat konten ekonomi ni, tak ada siapa nak layan aku nanti. Tak apalah, aku buat aje lah, short sendiri. Tapi saya pelik tu guys. Saya sangat terperanjat tau bila sebenarnya ramai orang minat tau pasal ekonomi sebenarnya. Ramai minat guys. Benda tu saya terkejut lah kan. Okay guys, nantilah saya buat satu review buku-buku ekonomi guys. Nanti saya keluarkan balik buku-buku ekonomi saya yang saya rasa you boleh baca lah. Okay, dan saya ni jenis orang yang tak memilih guys dalam pembacaan. Maksudnya tapi saya suka baca buku ekonomi yang ditulis oleh politician. Saya tak tahu kenapa. Pada saya, buku ekonomi yang ditulis oleh politician dan buku ekonomi yang ditulis oleh ahli akademik berbeza, sebab politician dia tulis buku ekonomi tak bosan. Tapi saya jenis orang yang baca semua benda guys. Baca maksudnya
Tak kira lah sama ada ahli politician tu daripada parti yang saya sokong ke, tak sokong ke, ataupun dia daripada kerajaan ke, daripada pembangkang ke, as long as dia cakap pas dia tulis buku ke, dia tulis, oh siapa yang beli buku tu, terima kasih, terima kasih. Saya tak nampak siapa yang beli buku tu. Terima kasih banyak guys siapa yang beli buku. Terima kasih saya ucapkan. Ada pembeli buku terima kasih banyak. Okey. Jadi itulah guys. Saya baca itu buku yang saya baca lah. Nanti saya akan buat satu review buku lah lagi. Saya akan recommend you all buku-buku yang boleh dibaca untuk konten ekonomi lah. Okay. Saya berpendapat ramai orang ambil berat tentang ekonomi sejak media kata kita akan alami recession. Oh, okay, alright. Sebab ekonomi ni dia adalah satu topik yang tak boleh habis. Kan? Sebab tu kalau you tengok saya punya konten TikTok tu, saya asyik jawab soalan orang. Kan? Saya asyik jawab soalan orang aja. Saya nak buat konten sendiri pun nanti orang tanya saya, "Bang, soalan saya bila nak jawab?" Kan? Jadi saya konten saya tu saya jawab soalan orang je. Cuma kalau ada masa terluang tu saya buat konten saya sendirilah. Finance student can be economy field ke bro? Oh jauh beza. Tak jauh beza guys. Finance students ni dia akan belajar ekonomi juga. Dia akan belajar lah, especially dalam micro and macro ekonomi tu dia mesti belajar kan. Dan finance dan ekonomi ni tak jauh beza sebenarnya. Tak jauh beza guys. Okay. Bisnes apa yang boleh buat untuk menghadapi kemelesetan tahun depan kan bang? Okay guys, bisnes apa bisnes, terima kasih Faiz Hazizi bagi saya gift, terima kasih. Okay, bisnes apa adalah bisnes yang paling bagus ni adalah bisnes yang paling kurang modal dan kurang risiko. Itu bisnes yang paling bagus. You carilah satu bisnes yang paling kurang modal, yang paling kurang risiko. Bila paling kurang modal, dia paling kurang risiko. Sebab tu saya, masa saya mula-mula bisnes tu, saya buat bisnes daripada rumah je kan. Jadi saya tak perlu nak pump banyak kos. Saya tak perlu nak sediakan kedai kan. Jadi kalau kata kos, dari segi kos management tu saya boleh kawal lah. Sebab satu guys satu perkara lah yang you all kena tahu pasal bisnes ni yang saya belajar lah bila kadang-kadang ada orang bila dia buat bisnes ni, dia lebih kepada show off, nak tunjuk office dia cantik, nak tunjuk dia punya staff dia ramai. Sebenarnya itu salah guys. Kita bisnes yang paling bagus ni adalah bisnes yang kita buat dengan modal yang paling rendah. You carilah apa-apa bisnes asalkan modal dia rendah. Okey, dan bisnes tu bila modal rendah, risiko dia rendah. You boleh start cepat. Okey, jadi saya start daripada buat bisnes macam tu lah, kecil-kecilan. Bila saya dan you all kena tahu dalam bisnes ni, satu kos yang kita kena betul-betul alert adalah fixed cost. Fixed cost kos tetap. Apakah penyumbang utama kos tetap? Fixed cost yang utama dalam bisnes ni adalah upah ataupun tenaga buruh ataupun bayaran gaji. Gaji lah. Gaji ni guys, dia adalah fixed cost yang sepatutnya dirisau oleh seorang usahawan. Sebab apa tahu? Apabila you tanggung fixed cost yang tinggi, contohnya you ambil pekerja ramai semua kan, walaupun you tak ada sale, you akan menanggung cost tu tau. Jadi saya saya pun ada staff juga, saya ambil staff untuk kerja dengan saya. Tapi staff tu saya akan ambil apabila saya dah tak boleh nak tanggung kerja tu tau. Bukan sebab saya ambil supaya saya boleh relax, tak. Supaya saya ambil dan sebab saya tak boleh tanggung lagi kerja tu, so saya ambil lah dia kan. Jadi you kena cari apa-apa bisnes yang modalnya sangat rendah lah. Itu pada pandangan saya lah. Dan lagi satu, you boleh jual je jenama orang, brand orang, jenama orang. Sekarang pun dah banyak kan affiliate punya bisnes dekat TikTok ni boleh buat kan. Itu adalah bisnes-bisnes yang risiko dia rendah lah. Assalamualaikum bang, thank you sebab buat konten yang bermanfaat walaupun menjawab soalan orang sahaja. Kudus. Terima kasih. Waalaikumsalam Yusuf. Terima kasih support saya punya konten. Tuan, Indonesia dan dengan Arab berminat nak join BRICS. Perlu tak Malaysia join? Apa pro and con dia? Okay, first kali guys, saya tak rasa Malaysia akan dijemput untuk join BRICS.
BRICS ni adalah negara-negara yang besar guys. BRICS ni adalah Brazil, Russia, India, China, South Africa. Negara-negara ni semua negara-negara besar guys. Kan dia orang tak akan invite Malaysia masuk untuk sebahagian daripada BRICS ni. Dan negara dia orang ni ada ekonomi yang besar, sama ada dia orang ni ekonomi yang besar ataupun dia orang ada resource yang besar, contohnya macam minyak, dan dia orang akan bergabung jadi BRICS lah. Untuk Malaysia, saya tak fikir yang Malaysia akan dijemput untuk masuk jadi BRICS lah. Itu pandangan saya lah. Sebab kita still masih ekonomi yang kecil. Okey. Lagi satu, kita kena faham tau, BRICS ni, antara agenda utama BRICS ni adalah dia ni nak di-dollarize. Maksudnya dia orang nak lari daripada penguasaan Amerika Syarikat dan juga US dollar. Itu adalah salah satu agenda dalam BRICS ni lah. Kan? Jadi dan lagi satu, BRICS kalau you tengok dari segi trend lah sebenarnya kan, mata wang daripada negara-negara BRICS ni, diorang ni semakin naik nilai tau kalau dibandingkan dengan euro sebenarnya tau. Dan sejak kebelakangan ni mata wang BRICS ni, negara-negara BRICS ni semakin baik sebenarnya. Dan salah satu yang saya dengar, saya baru baca hari tu, yang mana negara-negara BRICS ni, diorang dalam proses untuk mewujudkan diorang punya reserve currency diorang sendiri tau guys. Diorang sedang berusaha untuk mewujudkan reserve currency diorang sendiri. Apa maksud reserve currency guys? Nak tahu tak? Reserve currency ni bermaksud diorang bukan menggunakan satu mata wang macam euro kan. Eurozone kan dia menggunakan euro kan. Jadi bila kata euro ni dekat urusan domestik pun dia akan gunakan euro juga. Tapi untuk reserve currency ni bermaksud dia wujudkan satu currency yang mana khas untuk diorang berdagang je antara satu sama lain. Tapi macam dekat negara diorang mesti gunakan diorang punya currency. Cuma diorang wujudkan satu reserve currency untuk diorang berdagang. Dan saya rasa ini adalah satu agenda juga daripada China. Sebab tu China ni sekarang dia giat mengumpul emas tu guys. Dia sekarang ni, China ni memang dia kumpul emas gila-gila punya guys. Jadi ini adalah antara agenda China lah. Dan lagi satu, kalau you tengok negara-negara macam Brazil, especially China dan Russia lah, diorang ni semua dah semakin bosan dengan US dollar. Negara-negara US dollar, sebab US dollar di backing oleh hutang. US dollar adalah satu currency yang di backing oleh hutang. Okay? Betul lah guys? You setuju tak? US dollar adalah satu currency yang di backing oleh debt, oleh hutang. Okay? Jadi dalam reserve currency untuk BRICS ni, diorang mungkin akan mewujudkan satu currency yang di backing oleh gold. Itu lain guys okay? Alright? Dia mungkin akan buat satu currency, reserve currency yang di backing oleh gold. Okay? Sementara USD di backing oleh hutang US. Jadi itu adalah beza dia guys di antara reserve currency. Dan reserve currency ni dia hanya digunakan untuk berdagang di antara diorang ni je. Tetapi dari segi kegunaan domestik, diorang masih lagi menggunakan mata wang diorang lah. Okay? Itu yang saya nampak lah. Tapi untuk yang negara macam Malaysia, mungkin kita belum lagi lah dijemput untuk masuk BRICS lah. Sekarang ni diorang tengah riki-riki Arab Saudi, jemput Arab Saudi untuk masuk ke dalam BRICS. Hari tu pun Perdana Menteri China ada datang ke negara Arab untuk buat summit. Summit apa mesyuarat apa Sekejap saya baca Sekejap hari tu China, sekejap hari tu China ada datang ke Arab tau. Dia buat Gulf Summit. Ni pun dia akan salah satu cooperation lah antara China dan juga Arab. Okay? Dan benda ni, Gulf Summit ni, pada 9 Disember yang lalu pada Presiden Xi Jinping Presiden Xi Jinping dia pergi ke Arab Saudi pada 9 Disember yang lepas, baru je ni. Okay, untuk Gulf Summit, untuk satu mesyuarat lah dengan Arab leaders. Okay, dan juga yang iaitu China akan bergerak ke arah
membeli minyak daripada Arab Saudi untuk menggunakan yuan. Dia tak guna US dollar tau guys. Presiden Xi Jinping ni, dia menyatakan intention dia yang dia akan bergerak, China akan bergerak untuk membeli minyak daripada Arab ni dengan menggunakan yuan. Bahaya guys bagi untuk US dollar. Okay, dia orang akan start beli minyak dengan yuan. Dia orang tak beli minyak dengan US dollar dah guys. Bahaya tak guys? Bahaya tu guys untuk US dollar. Okay, ini lepas tu saya baca pada 9 hari bulan Disember lepas, US sekarang tengah risau tu guys. US tengok China, Presiden Xi Jinping ni jumpa Pak Arab ni. US sekarang ni risau tak guys? Dia orang risau sebab dia orang akan membeli minyak ni dengan daripada Arab ni dengan menggunakan yuan instead of US dollar. Bang, notice lah soalan saya. Alamak, sorry lah, saya kalau bercakap saya terlepas soalan kan. Apa soalan sorry, minta maaf. Okay. Saya tadi syok bercakap. Syok bercakap, terlepas soalan. Okay. Kita tak ada hedge fund, kita ada investment firm dan aset under SEC. Okay. Bang, ceritakan hyperinflasi yang berlaku di Indonesia pada 1960-an. Okay, nanti saya buat video lah. Okay. Lagi apa? Bang, ada potensi tak Malaysia join BRICS? Setakat ni belum ada. Okay, negara G20 ni adalah negara-negara maju. Alamak, jangan merajuk. Soalan saya pun tak notice. Kan, banyak sangat soalan guys. Okay. Alright guys, does major finance ni boleh panggil sebagai ekonomis ke? Boleh kalau you bekerja dalam bidang ekonomi. Okay, boleh guys. Kalau you bekerja dalam bidang ekonomi, dipanggil ekonomis lah. Okay. Tapi kalau kata saya nak cadangkan lah kalau mereka yang berada dekat aliran finance ni, kadang-kadang orang tanya saya, bang, saya habis buat degree in finance kan, patut ke saya sambung master degree guys untuk finance ke apa guys? Saya nak decide macam ni guys Kalau kata you ada degree in finance kan guys, saya recommend untuk you buat professional certification ke arah finance. Saya kalau untuk geng-geng muda-muda, saya sangat galakkan lah you buat certification professional untuk finance. Dan dulu saya nak buat ni chartered financial analyst. Kalau you rajin, pergilah pada saya lah, antara you buat master degree ke MBA ke, compare kepada professional certification in finance kalau tanya saya lah, it's worth untuk buat professional certification dekat finance. Contohnya macam chartered financial analyst, CFA. Kenapa guys? Sebab chartered financial analyst ni dia bukan ramai guys yang ada dekat Malaysia ni yang pegang CFA. Dia ada 3 level kalau tak salah saya. Okay. Bukan ramai guys. Sebab sekarang ni sebab tu saya cakap kalau kata degree, semua orang ada degree. Betul tak? Semua orang ada degree. Kan? Master. Dulu kata kita nak kata MBA kan, Master Business Administration kan. Semua saya ingat dah pada tahun 1990-an atau awal 2000, semua yang pegang MBA ni company dah tunggu guys. Jom masuk company aku, kerja dengan company aku. Siapa pemegang MBA? Sekarang pemegang MBA dah berapa banyak guys. Kan, berapa ramai orang pegang MBA sekarang ni kan. That's why kalau kata you lulusan ekonomi, you ada degree economics ke, you ada degree in finance ke, nasihat saya daripada you pergi kepada master ke, you better untuk you punya career development, better pergi buat professional certification in finance. Contohnya chartered financial analyst. Bukan semua orang guys pegang chartered financial analyst tu, CFA. Kalau you pegang, power guys. Okay. Bang, betul ke Malaysia pernah ada Menteri Kewangan terbaik Asia tahun 1990-an dulu? Ada? Ni adalah fakta guys. Ada? Anwar Ibrahim. Kan? Tak, ni serius kita cakap pasal fakta. Euro Asia, ACCA hadir terbaik. CFA 2 out of 10 dia lulus. That's why demand dia tinggi guys. 2 out of 10 je. Kan? Sebab itulah demand dia tinggi.
Kalaulah saya kalaulah saya boleh kembali ke zaman muda, saya akan buat CFA guys. Okay, saya akan buat CFA kalau saya kembali ke zaman muda lah kan. Sebab tu kalau adik-adik muda kan, saya selalu nasihat, dik, pergi buat CFA dik. Okay, Chartered Financial Analyst, ya betul, pergi buat tu. Okay. Sebab apa, bila you ada satu qualification yang orang lain tak ada, senang je you senang je you tapau orang lain. Sebab tu orang cakap Rafizi Ramli, macam mana Rafizi Ramli boleh gaji dia macam tu? Sebab dia ada qualification yang orang tak ada kan. Pada masa tu kan. Demand MBA tak tinggi ke tak? Sorry guys kepada pemegang MBA, demand MBA tak tinggi, dulu tinggi. Okay guys, saya cakap terus terang sekarang ni mana-mana you pergi boleh you buat MBA. Tak macam tahun 1990-an, tak macam tahun 10 tahun lepas, tak guys. Sekarang ni nak buat MBA kat mana-mana kau boleh buat. Jadi sekarang ni supply dah lebih banyak daripada demand. Betul tak guys? Ekonomi tu. Kan? Supply MBA dah lebih daripada demand guys. Okay? Serius saya cakap. CFA semua dia cover. Finance, Econ, Quantitative Analysis. Betul. Betul. Saya support. Siapa yang bang, siapa yang nak buat CFA ni, siapa yang muda-muda lah, muda-muda yang tua macam saya dah 40 tak payahlah kan. Siapa yang muda-muda pergi guys buat professional certification. Bang, personally abang percaya kripto tak? Secara personal saya percaya. Saya percaya sebab tu saya invest kan guys. Tapi itu subjektif lah kan. Bila saya percaya, saya tak paksa you percaya kan. Alright. Bila saya percaya, saya tak paksa you percaya kan. Kalau yang percaya tu percayalah, subjektif lah kan. Tapi satu hakikat yang you all kena faham lah. Bila you main kripto ni, satu fakta guys. Fakta yang tercedok lebih banyak daripada yang buat untung dekat kripto. Fakta. Serius saya cakap fakta. Dan you kena tahu bila you kena keluar daripada kripto. Maksudnya you kena exit plan you bila dah normally lah macam saya kan. Masa bull market dululah, bull market. Normally kalau you dah boleh dapat double ataupun 3 kali ganda ataupun double daripada you punya modal tu, better you keluar. You stay lama-lama you akan tercedok. Itu kripto lah Bang, ceritalah sikit pasal Satoshi. Saya tak begitu familiar guys pasal cerita Satoshi ataupun Bitcoin punya founder saya tak familiar guys cerita tu. Otai kripto yang utang lain saya. Ramai tercedok dekat kripto sebab jual waktu rugi. Betul guys. Betul saya cakap you all. Sebab tu saya cakap, kalau kata you tak ada experience main kripto, janganlah you letak banyak-banyak. Serius saya cakap, janganlah. Dan jangan main pun tak apa guys. Kan? Kalau you nak main, you nak belajar main sikit dulu lah. Sikit-sikit, letak sikit kan. Semua pelaburan ada risiko kan bang? Kalau tak saya nak join. Semua pelaburan ada risiko, tapi dia juga ada pelaburan yang selamat. Pelaburan yang selamat ni macam ASB, macam tabung haji, macam EPF kan. Itu adalah pelaburan yang selamat kan. Bang, kenapa VC Malaysia negara maju 2020 gagal bang? Kau rasa kenapa gagal? Kenapa gagal? Okey, kenapa VC Malaysia 2020 gagal guys? Bang, cerita law of return to scale, nanti orang tak faham. Kan? Nanti orang tak faham. Saya tak boleh nak pergi ke technical terms ekonomi ni guys. Nanti orang tak faham. Nanti jadi short sendiri. Okey guys, kenapa wawasan 2020 kita boleh cerita. Kenapa wawasan 2020 gagal guys? Apa penyebab dia? Kenapa wawasan 2020 gagal? Wawasan 2020 gagal sebab kolonialism. Gagal sebab politik tak habis-habis. Sebab politik bergolak, betul tak? Okey. Lagi perebutan kuasa. Kenapa wawasan 2020 gagal? Okey. Malaysia betul ke berpeluang untuk jadi negara maju 2020? Sebenarnya peluang tu ada. Tapi dah gagal. Kereta terbang tak ada.
Sebab nak accept task besar. Okay. Siapa lagi guys ada jawapan kenapa Malaysia gagal untuk capai wawasan 2020? Wawasan 2020 gagal. No doubt. It's a fact. Gagal. Dasar diteruskan oleh PM baru. Dasar tak diteruskan oleh PM baru. Pasal Najib. Salah Najib. Tersedak PM Najib. Tersedak Datuk Seri Najib. Dekat ni kan. Pandangan abang tentang negara berpendapatan tinggi adakah mampu dicapai? Boleh mampu dicapai. Tun M yang handle ekonomi down. Itu dia salah satu jawapan yang berfakta. Fakta guys adalah ni daripada Camek Kemek ekonomi down 1998. Betul. Sebab punca utama sebelum kita masuk bab politik kan. Kita cerita bab ekonomi dulu. Punca utama kenapa wawasan 2020 gagal sebab utama guys, sebab utama. Bab politik tu nanti kita cakap pasal ekonomi dulu. Punca utama kenapa wawasan 2020 gagal adalah sebab kita berhadapan dengan krisis ekonomi 1997-98. Itu adalah punca utama. Kenapa? Sebab sebelum krisis ekonomi tu, kita punya economic growth, pertumbuhan ekonomi kita adalah sekitar 7, 8, 9%. Okay? Dan kita dah kira guys, kita kira kalaulah kita dapat consistent growing macam ni 7, 8, 9, 10% setiap tahun, tahun 2020 kita dapatlah jadi negara maju based on estimation pada tahun tu. Sebab pada tahun 1990-an sebelum kemelesatan ekonomi, kadar pertumbuhan ekonomi negara kita sangat power. Sebab kita ni adalah the Asian Tigers. Kita dipanggil sebagai salah sebuah Asian Tigers. Okay? Jadi, economic growth kita pada masa tu 7, 8, 9%, 10%, double digit. Pernah ke kita dapat capai 10%? Saya rasa pernah kot. Pada masa tu, okay? Jadi, pada masa tu, kita estimate. Okay, kalau aku grow consistently dalam, macam you buat sale lah. Siapa bisnes kat sini? Kalau aku boleh buat segini sale, 3 tahun lagi aku dapat 1 juta. Macam tu lah kan. Bila kita buat estimation pada tahun tu, kita estimate. Okay, kalaulah aku boleh growing di antara 7 to 10% setiap tahun, jadi tahun 2020 aku dapat jadi negara maju. Estimation dia macam tu. Akan tetapi pada tahun 1997-98 pertumbuhan ekonomi kita terbantut. Okay, tak salah ada 14% ke bro? Saya rasa tak sampai 14%. Okay, pada tahun 1998 growing tu terencat. Okay, terencat, dia negative growth. Kalau kata kita mengalami kemelesatan ekonomi pada tahun 1998, tapi 1998 kita mengalami pertumbuhan ekonomi negatif. Selepas itu, kita grow balik ke arah 7 to 10%, kita masih boleh capai. Tapi masalahnya, apabila kita dah jatuh, kita dah tak boleh lagi nak capai balik pertumbuhan ekonomi yang kita pernah capai pada tahun 1990-an tu. Dah tak boleh guys. Jadi pada masa tu ekonomi kita berkembang dalam lebih kurang dalam 3%, 4%. Mana kita boleh capai jadi negara maju pada tahun 2020 kan kalau macam tu. So itu adalah antara sebab sebab utamalah kenapa kita gagal mencapai negara maju pada tahun 2020. Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Mahathir. Buku tu sekejap kalau ada kat sini lah. Ke hari tu saya dah ambil. Sekejap guys tak adalah guys bukunya. Ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Mahathir. A New Deal for Asia. Siapa pernah baca? Buku tu saya memang suka guys. A New Deal for Asia. Buku tu menceritakan tentang macam mana Dr. Mahathir, dia cakap lah, kenapa Malaysia gagal nak capai ke negara maju adalah sebab kemelesatan ekonomi pada tahun 1997-98 tu. Selepas tu kita dah tak boleh nak growing lah lepas tu kan. Dan juga ditambah pula,
Nah, baru kita cakap pasal politik. Ditambah pula dengan mismanagement. Selepas tu berlaku mismanagement kan. You all faham lah, banyak ketidakcakapan yang berlaku. Akan tetapi terperanjat boy, sengaja nak bagi kau terperanjat. Kan. Lepas tu ditambah lagi dengan mismanagement, kita punya duit banyak bocor. Okey, di samping tu juga pada tahun 2000 macam tu ada Eurozone crisis. Lepas tu tahun 2008 ada lagi krisis ekonomi, iaitu housing crisis dekat US pada tahun 2008. Bila berlaku kemelesatan ekonomi di peringkat global ni, kita punya economic growth semakin jatuh. Tahun 2020 pula kita mengalami economic negative growth, iaitu disebabkan oleh COVID. Mana nak sampai guys? Tapi you all jangan lupa, kita ada satu lagi perancangan yang ramai orang sudah lupa. Yang ramai orang sudah lupa, tapi sebenarnya benda tu masih wujud, iaitu TN50. TN50, Transformasi Nasional 50. Kan dilancarkan semasa Datuk Seri Najib masih PM kita, yang mana TN50 ni dia target Malaysia akan menjadi negara maju pada tahun 2030. Okey. Tapi ada juga yang cakap, tapi mengikut definisi Bank Dunia, World Bank, kita dikira dah boleh mencapai high income country apabila kita mencapai berapa belas ribu US dollar iaitu tak lama lagi lah. Tapi ada juga ahli ekonomi yang tak setuju. Ada ahli ekonomi cakap kita hanya dapat jadi high income nation ni bila kita punya income 20,000 US dollar. George Soros, okay, George Soros speculation on Thai baht bro, terus grow fear on other currency, trigger 1998. Betul. George Soros punya angkara. George Soros ni pun, dia pun angkara dia jugalah pada tahun 1992 yang menyebabkan pound sterling crash dalam satu peristiwa yang kita panggil sebagai The Black Wednesday, yang mana dalam peristiwa itu adalah bank negara tercedok. Alamak, tercakap. Kan? Bank negara tercedok, berugi berbilion-bilion ringgit. Okey, sebab sebab bank negara main forex lah pada masa tu. Okey, jadi George Soros pun mengakibatkan pound sterling tercedok pada tahun 1992, dan dia juga yang menyebabkan Thai baht mengalami crash pada tahun 1997. Hebat guys George Soros ni sebenarnya. Okey, hebat guys. Dan pada tahun 1992 dikatakan dalam masa satu hari apabila pound sterling crash dan George Soros bermain short position dalam forex, George Soros telah berjaya mencapai keuntungan sebanyak US 1 bilion satu hari. Okay, power guys George Soros ni. Right, bang ulas sikit peristiwa Brexit. Peristiwa ni saya kena buat video guys, panjang sikit. Okay. Bang, apa pandangan negara-negara Muslim yang join BRICS? Bagus, sebab dia memberi tekanan kepada US dollar. Okay, supaya tidak lagi bergantung kepada US dollar, yang mana US dollar ni sebenarnya didukung oleh didukung oleh hutang. BNM ingat too big to fail about BOE. They big until very say offload. Betul. Dia pada masa 1992 tu, Bank Negara Malaysia dia betting bahawa dia percayalah kan bahawa, sebab dari segi histori pada masa itulah pound sterling adalah satu currency yang antara yang strong dekat dunia guys pada masa tu. Pound sterling ni dianggap sebagai one of the strongest currency in the world pada masa tu, dan bank negara tak percaya bahawa pound sterling akan crash. There's no way pound sterling akan crash. Okay, that's why tapi George Soros, that's why dia main long position. Long position ni maksudnya dia dalam konteks kripto, dalam term kripto ni kita panggil hodler lah. Korang pernah dengar hodler? Hodler ni kita pegang lah duit tu.
kita hold kan. Jadi mengikut persepsi bank negara pada masa tu, pound sterling dia takkan crash. Jadi dia pegang pound sterling ni. Sementara George Soros pula dia betting pound sterling ni akan crash. Okay. Jadi betul lah at the end of the day pound sterling crash. Ada saya pernah buat video lah guys ada satu video saya, ada beberapa video part 1, part 2, part 3 saya ceritakan pasal macam mana bank negara tercedok ni. You all boleh scroll balik saya punya video TikTok saya ada ceritakan part 1, part 2, part 3 saya ada cerita guys dalam video TikTok saya, make sure tengok. Abang macam mana nak jadi macam George Soros, kau pergi berguru dengan George Soros. Tengok macam movie Big Short je. Abang, nak tanya, apa jadi dengan ekonomi negara seandainya Sabah Sarawak keluar daripada Malaysia? Ekonomi negara kita, okey, Sabah Sarawak ni. Guys, Sabah Sarawak ni guys. Diorang ni penyumbang apa yang besar guys. Diorang ni guys, Sabah Sarawak ni, diorang menyumbang pendapatan yang besar untuk Malaysia sebenarnya dari segi petroleum. Okey, kalaulah Sabah Sarawak keluar daripada Malaysia, kita punya pendapatan petroleum terutamanya akan hauk kan. Jadi janganlah sampai tahap Sabah Sarawak keluar daripada Malaysia. Yang bagusnya adalah kita bersama-sama berkongsi hasil tu dengan Sabah dan Sarawak. Sebab kalau kita tengoklah pembangunan dekat Sabah Sarawak ni, diorang ni sangat ketinggalan. Tapi diorang ni menyumbang utama kepada kita punya pendapatan petroleum. Okey. Soros ada anak dia potensi buat macam bapak dia ke bang? Saya tak tahu dia ada anak. Bang cuba ceritakan kalau Sabah guna Sabah dolar, Sarawak guna Sarawak dolar, Melaya guna Melaya ringgit. Itu saya tak boleh komen guys, itu belum berlaku. Dan benda tu saya rasa tak boleh berlaku lah. Okey. Orang Sabah kaya raya bang di KK tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Azli Al-Ghazali. Okey. Okay guys, terima kasih siapa yang temankan saya live pada petang ni. Terima kasih banyak-banyak. Okay. Dan guys, kalau kata bang RSB tak ada recession 2023 tapi BlackRock kata ada recession mana satu ni. Okay, nanti saya buat video lah. Bro, advice sikit kripto yang bagus, Cardano bagus. Saya tak berani. Orang banyak tanya saya, bang, bagi saya advice bang, kripto apa saya boleh, coin apa saya patut pegang. Saya tak berani guys. You dalam market kripto sekarang ni penuh dengan ketidakketentuan, penuh dengan ketidakpastian. You tengoklah, you study sendiri mana satu coin yang you rasa berpotensi untuk pergi jauh dan ada utility. Bukan coin tu dia hype semata-mata untuk jangka pendek, maksudnya dia ada utility dia. Then you belilah, you peganglah coin tu. Okay. Tapi untuk cakap spesifik pegang coin apa, saya tak berani guys. Okay, nanti kalau you tercedok, nanti you cari saya. Apa cerita telur bang? Cuba advice Mak Sabu. Telur kata bukan dah ada ke? Kan? Kan? Bukan dah ada ke telur? Kan? Ke masih tak ada telur? Kan? Kata dah ada telur. Tempat saya dah ada telur guys. Banyak lah guys, tiba-tiba keluar telur. Kan? Tempat you all macam mana? Ada telur lagi ke? Masih tak ada telur ke? Kan? Kita orang sini bang, orang Sarawak ke? Azli Al-Ghazali. Okay. Dekat tempat you all tak ada telur lagi ke? Tempat saya dah ada banyak telur guys. Bila Mat Sabu dengarnya Mat Sabu nak import telur, banyak pula telur keluar. Okay. Tempat saya tak ada lagi bang telurnya. Kena beritahu Mak Sabu. Terpaksa kutip telur ayam. Telur sendiri je lah. Telur sendiri Alright. Okay guys, terima kasih kerana temankan saya live petang ni. Nanti kalau ada masa kita buat lagi guys saya ada urusan sikit saya nak buat. Terima kasih banyak-banyak. Nanti kita ada masa-masa saya akan sembang-sembang lagi dengan you all. Terima kasih banyak guys. Sesiapa yang masih belum follow saya punya TikTok, boleh follow saya guys. Terima kasih banyak. Dan saya nak ucapkan terima kasih banyak guys kepada yang membeli buku saya 21 kunci Membina Team. Okay, itu adalah buku hasil daripada pengalaman saya sendiri yang saya tulis. Okay, dan lepas ni memang saya tak print lagi dah buku tu last. Kalau you nak beli, you boleh belilah.
Dia you akan buat apa ni, buat kenangan ke buku tu kan. Lepas ni dah tak ada lagi. So saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang bagi gift. Zil 82 Sen Panda, terima kasih bagi saya gift. Okay, siapa yang bagi saya gift, siapa yang dah membeli buku saya tu, saya nak ucapkan buku tu boleh sign ke bang? Boleh. Kalau kata you all nak saya sign buku tu, ada guys, ramai orang suruh minta saya sign. Boleh, tapi lepas you kalau you nak saya sign dekat buku tu, you chat saya dekat TikTok Shop tu. Dekat TikTok Shop, lepas you beli kan, you boleh chat dengan seller kan. You chat dengan saya, you beritahu nama you siapa, nanti saya sign lah buku tu kan untuk you. Ada yang minta saya sign, yang minta saya sign lah. Yang tak minta tu saya tak sign lah. Okay. Band topi gift tu memang boleh maintain je kat kepala. Ini bukan gift lah, ini betul. Okay. Kalau lepas you beli, you chat dengan saya dekat TikTok Shop, chat dengan seller, saya lah tu, you chat dengan saya, minta saya sign, bagi tahu nama you, nanti saya tahulah you nak hantar pada siapa kan. Biasanya saya minta macam tu lah. Okay guys, terima kasih banyak-banyak. Petang ni temankan saya live. Semoga kita semua dimurahkan rezeki. Lain kali kalau ada masa, saya akan live lagi dan kita boleh sembang-sembang ekonomi. Okay guys, terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum.